dua sunnah yang berasingan. Membaca atau mendengar seluruh Al-Quran dalam solat tarawih adalah satu sunnah tersendiri, manakala bersolat tarawih sepanjang bulan Ramadan adalah satu sunnah yang lain. Jadi sekiranya ada amalan orang ramai seperti yang dinyatakan di atas, maka mereka telah mengamalkan hanya satu sunnah dan meninggalkan satu sunnah yang lain. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang susah untuk berada pada satu tempat kerana perjalanan atau sebab-sebab yang lain, adalah baik jika mereka dapat mendengar bacaan seluruh Al-Quran dalam solat tarawih pada beberapa hari permulaan bulan Ramadan, supaya tidak ketinggalan daripada mendengar seluruh bacaan Al-Quran. Kemudian sekiranya ada peluang, maka dia seharusnya bersolat tarawih. Dengan cara ini, mendengar keseluruhan bacaan Al-Quran tidak terabai dan urusannya pun tidak terganggu. Setelah menyebut tentang puasa dan tarawih, baginda SAW telah menarik perhatian kita supaya mengambil berat terhadap ibadah fardu dan sunat. Pahala satu amalan sunat dalam bulan Ramadan adalah sama dengan pahala satu amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan pahala satu amalan fardu pada bulan Ramadan adalah sama dengan 70 amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Setiap daripada kita perlu merenungkan setakat mana kita mengambil berat terhadap amalan fardu dan setakat mana terdapat peningkatan dalam amalan sunat pada bulan yang diberkati ini. Kecuaian kita terhadap amalan fardu begitu ketara sehingga ada antara kita yang tidur semula selepas bersahur, sehingga solat subuh terpaksa diqada atau setidak-tidaknya akan terlepas solat berjemaah. Seolah-olah kita sanggup bersyukur atas makanan yang dimakan ketika bersahur dengan mengqada satu perintah yang paling penting di sisi Allah SWT, atau setidak-tidaknya menunaikan solat dalam keadaan cacat, kerana ulama fiqh menyatakan bahawa menunaikan solat tanpa berjemaah adalah satu amalan yang cacat. Di samping itu, Rasulullah SAW telah bersabda, solat orang yang berhampiran dengan masjid bukanlah solat kalau kita tidak ditunaikan di masjid. Ditulis dalam kitab Mazahirul Haq bahawa orang yang bersolat dengan tidak berjemaah tanpa sebarang uzur, walaupun terlepas daripada tanggungjawab yang difardukan, namun dia tidak akan dapat pahala untuk solat itu. Kebanyakan orang terlepas solat maghrib secara berjemaah kerana berbuka puasa, apatah lagi untuk mendapat rakaat pertama atau takbiratul ihram bersama imam. Ada juga yang terlalu gairah menunaikan tarawih sehingga mereka menunaikan solat isyak sebelum waktunya. Semoga apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada di sini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanallah.